Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek akhlak dan kita akan masuk pelajaran yang ketujuh, iaitu malu di buku teks muka surat 32. Okey, jom kita sama-sama baca doa dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita akan belajar tajuk malu. Malu. Okey, sifat malu ni sifat yang mulia ke sifat yang akhlak yang mulia ke akhlak yang buruk? Akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Bukan akhlak yang buruk yang malu ni. Malu ni sebenarnya bagus dan banyak kebaikan. Bukan kalau kita ada orang kata kita pemalu, kita jangan kita marah. Dia ni pemalu. Kita rasa bangga sebab kita pemalu. Kita malu untuk buat benda-benda jahat, untuk buat dosa. Kita malu. Okey, tengok pengertian malu. Okey, malu ialah menahan diri daripada memperkatakan sesuatu yang keji dan menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa lagi hina. Okey, maksud malu ni kita menahan diri kita daripada berkata sesuatu yang keji, yang buruk, dan kita menghindarkan diri, kita elakkan diri kita daripada melakukan perbuatan yang berdosa lagi hina. Maksudnya kita ni malu, biarlah kita malu untuk buat benda-benda buruk. Bukan kita, contohnya kita bukan malu untuk buat benda baik. Kalau benda baik itu kita jangan malu. Itu kalau kita malu juga, tu namanya malu tak bertempat. Kalau kita malu bertempat ni, bila kita malu untuk mencarut, kita malu untuk cakap benda-benda buruk, kita malu untuk buat-buat benda dosa lah. Tak kisahlah depan orang ke, kita seorang pun kita kena rasa malu. Kita contohnya tak ada orang kan, kita nak buat dosa. Kita pun kena rasa malu dekat Allah sebab Allah tu maha melihat, ya. Okey, sekarang kita buka muka surat 33. Okey, atas sekali ni. Bahagian malu. Okey, bahagian malu ada berapa bahagian? Okey, malu terbahagi kepada 3 bahagian. Apa dia tu? Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu pada Allah untuk buat dosa pada Allah bila kita berseorangan kan. Okey, yang kedua, malu kepada manusia. Malu kepada manusia tu bila kita depan orang, kita malu nak mencarut depan orang. Ataupun buat benda-benda tak senonoh, kita malu nak buat. Okey, yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Malulah kalau kita buat dosa, contohnya kita malulah, kenapa diri aku macam ni kan? Malunya aku buat dosa. Kalau buat benda baik, contohnya kita buat benda baik kan, kita tolong orang ke, jangan cakap malu ni tadi kita tolong orang. Kita tolong orang lintas jalan ke, kita tolong orang angkat barang, malunya. Jangan macam tu malu. Benda baik jangan malu. Okey, yang ni tengok ni. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Okey, apa dia tu? Maksud dia. Okey, menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Maksudnya kita buat perintah Allah, apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Okey, yang kedua, malu kepada manusia. Okey, apa dia malu kepada manusia tu? Tidak menyakiti sesama manusia. Kita tak sakitkan orang lain. Sama ada kita sakitkan hati dia ke, ataupun kita sakitkan, kita pukul-pukul dia ke. Itu malu pada manusia. Kita jangan pukul macam fizikal atau hati, kita jangan sakiti. Okey, yang kedua, tidak mengumpat sesama manusia. Kita tidak membawang. Macam membawang macam tu, mengumpat lah. Yang ketiga, berkelakuan sopan. Berkelakuan sopan, maksudnya kita malulah pada manusia. Okey, yang terakhir, malu kepada diri sendiri. Okey, macam mana cara kita nak malu pada diri sendiri tu? Okey, yang pertama, tidak melakukan perkara yang dilarang agama. Tidak melakukan perkara yang dilarang agama tu macam tak solat. Contohnya kita tak nak solat. Maksudnya kita tak malu dengan diri sendiri. Sebab kita dah dapat makanan kan, kita dapat rumah, tempat tinggal, tapi kita tak nak solat, kita tak bersyukur. Maksud kita kenalah sedar diri, malu pada diri sendiri juga. Okay, yang kedua, menjaga maruah diri. Yang menjaga maruah diri ni, kita jaga diri kita daripada buat benda-benda yang memalukan lah, benda yang Allah larang. Menjaga maruah diri. Okay, yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dekatkan diri kita pada Allah dengan zikir, dengan solat dan sebagainya. Okey, sekarang kita buka muka surat 34. Kita tengok atas sekali dalil sifat malu. Okey, apa dalil dia? Dalil tu sama ada Al-Quran atau hadis. Okey, sekarang ni hadis. Okey, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-haya'u minal iman. Apa maksud dia?
Malu itu sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, apa dia maksudnya? Rasulullah sendiri bersabda. Bersabda tu berkata, Rasulullah berkata, malu itu sebahagian daripada iman. Malu tu baguslah sebab sebahagian daripada iman. Okay, sekarang tu tengok. Apa dia fadilat bersifat malu? Fadilat ni apa? Fadilat ni kelebihan, kebaikan. Apa dia yang kita dapat kebaikan? Bila kita ada sifat malu. Yang pertama, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah suka, Nabi pun suka. Okay, yang kedua, disukai ibu bapa, guru dan rakan. Ibu bapa kita suka, guru-guru kita suka, rakan-rakan kita pun suka bila kita sifat malu ni. Semua manusia sukalah kesimpulannya. Okay, yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menyalahi syarak. Bila kita ada sifat malu, kita tak boleh lakukan benda-benda yang buruk kan, sebab kita ada malu. Jadi kita pun terelak daripada benda-benda yang keji dan mungkar. Okey, yang keempat, dapat menjaga kesopanan dan percakapan dalam pergaulan seharian. Contohnya kalau orang tu suka mencarut kan dekat orang lain, suka cakap benda-benda yang keji, suka cakap perkara menyakitkan hati, maksudnya dia tak malu. Dia tak malu untuk buat benda buruk. Okey, yang terakhir, sentiasa mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Bila kita ada sifat malu ni, kita sentiasa nak buat benda baik. Kita macam malu lah nak buat benda jahat. Okey, bagus. Faham? Okey, sekarang muka surat 35. Tadi kelebihan, sekarang akibat. Akibat tidak bersifat malu. Okey, apa kita dapat kalau kita tak malu? Okey, yang pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah murka, Rasulullah pun tak suka. Okey, yang kedua, dibenci ibu bapa, guru dan rakan. Bukan Allah dengan Rasul tak suka. Mak ayah kita, guru-guru, semua orang, kawan-kawan tak suka kita. Bila kita tak ada sifat malu. Okay, yang ketiga, melakukan perkara yang dilarang oleh syarak. Bila kita tak ada sifat malu, kita selamba je. Mencuri, kita selamba je mencarut, kita selamba je. Apa lagi? Buat benda-benda yang tak elok. Okay, yang keempat, hilang nilai kesopanan dan baik budi. Maksudnya bila kita tak ada sifat malu ni, kita selamba je nak buat benda-benda buruk. Okay, yang terakhir, tidak akan dihormati oleh masyarakat. Bila kita ada malu ni, kita pun tak dihormati oleh orang lain. Okay, sekarang kita buka muka surat 36. Tahukah anda? Okey, apa tahukah anda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Maksudnya malu tu tidak akan datang melainkan bila kita buat benda-benda baik. Muttafaq alaih. Okey, amalkan. Amalkan apa dia? Jangan malu untuk membuat kebaikan. Maksudnya bila kita nak buat kebaikan, kita jangan malu. Contohnya kita tengok gambar ni. Bila dia tak faham, dia tanya. Bila cikgu tanya, dia jawab. Maksudnya dia tak malu lah. Baguslah dia tak malu sebab nak buat benda baik kan. Kalau tak faham, tanya. Tak perlu malu kalau kamu tak faham. Tanya je cikgu kalau tak faham. Ya, jangan malu-malu. Kalau malu itu tak bertempat. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung pelajaran lain pula ya. Assalamualaikum.